ini kita akan sambung tajuk yang seterusnya dalam tajuk 4 iaitu 4.2 pertahanan badan. Okay, sebelum tu saya nak ingat lagi sekali latihan formatif 4.1 ni kena buat dalam buku latihan. Tulis hari dan tarikh kemarin. Kita belajar kemarin, jadi tarikh pun kemarin. Kalau kamu tak buat, nanti buka sekolah kamu tetap kena buat juga. Jadi kena buat sekarang. Okey, kena buat daripada sekarang. Setiap kali habis kelas, saya akan bagi latihan. Latihan tu semua dalam buku teks. Yang latihan tambahan, barulah saya kata tambahan, saya bagi hasil. Tapi dalam buku teks, wajib dah memang kena buat. Soalan pun tak banyak, sikit saja. Okey, kena jawab. Okey, kemudian yang saya tambah tu, tambahlah. Tapi takat sekarang ni yang saya tambah tu, minggu lepas kot yang saya tambah. Lain pada tu, dah lama lah ada sikit-sikit. Saya dah print semua. Mana dia tak tahu, saya dah print dah semua latihan yang saya dah bagi dekat kamu semua. Okey, nota tambahan pun saya dah bagi, saya tak tahu lah berapa orang je yang print. Nina? Saya tunjuk. Okey. Ni. Nina? Ni latihan. Ni latihan yang saya bagi kat kamu. Nampak ni? Ni semua latihan yang saya bagi kat kamu ni. Yang ni yang saya bagi yang kamu kena print. Ni yang saya bagi kamu kena print. Ada yang bahan saya bagi direct dekat grup. Ada yang grup WhatsApp. Ada yang saya bagi dekat grup Telegram. Mula-mula saya bagi dekat grup WhatsApp. Kemudian saya bagi dekat grup Telegram. Okey. Dan ada yang saya bagi melalui Google Classroom. Okay, yang terbaru yang ni lah yang saya bagi. Masa bab 3. Masa bab 3 tu yang ni yang terbaru yang saya bagi tentang nutrisi dan kelas makanan. Yang ni yang terbaru yang saya bagi. Ini yang latihan tambahan. Okay, saya dah compile dalam satu buku dah. Macam tu, banyak tak banyaknya saya dah bagi. Jadi sepatutnya kamu punya buku latihan kamu pun tebal macam ni lah. Buku latihan kamu tu kamu dah tampal-tampal campur dengan yang latihan daripada buku teks tu, yang tu jadi banyak dah lah. Jadi saya nak tengok lah, buka sekolah nanti saya nak tengok. Jadi kamu kena buat daripada sekarang. Kamu ada masa lagi 3 minggu. Masa sangat-sangat mencukupi untuk kamu nak lengkapkan kamu punya latihan. Nak jawab, buka buku teks. Nak jawab, buka buku teks. Lepas tu, tengoklah jawapan tu mesti ada dalam buku teks. Dia tak ada tempat lain, dia dalam buku teks sahaja. Okey? Baik. So kita sambung. Kita sambung. So ni yang kemarin. Siapa yang tak masuk kelas kemarin tu, kena buatlah. Sat lagi kelas hari ni 2 jam. Masa yang pertama kita belajar kuliah. Lepas tu lepas kita offline sat lagi, kamu kena sambunglah buat latihan. Latihan mana yang tak jawab lagi, jawablah sampailah pukul 10.40 baru kamu boleh berhenti. Bagaimana boleh 10.40 kamu tak boleh berhenti. Faham tak? Okey, baik. Mari kita tengok. Tajuk 4.2 pertahanan badan. Tak banyak, sikit je. Okey, nanti untuk bab 4 saya akan mungkin saya akan bagi dalam bentuk soalan lah untuk kamu punya PBD. Saya akan bagi dalam bentuk Google Form, kamu jawab dalam Google Form lah untuk bab 4. Sebab kalau nak buat tugasan hari tu saya dah bagi dah yang gizi seimbang tu. Pun tak ramai yang hantar. PBD, setiap tajuk mesti ada PBD. Itu memang dia punya requirement. Kamu belajar memang daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Tingkatan 5 saya tak pasti lagi sebab benda tu dia bermula pada senior kamu yang tahun ni tingkatan 5. Jadi tingkatan 5 tahun ni kalau mereka ada PBD, maka kena isilah setiap tajuk mereka kena buat kerja khusus. Kerja khusus ataupun tugasan untuk nak diberi markah dimasukkan dalam PBD. PBD tu pentaksiran bilik darjah, dia bukan peperiksaan. Sebab tu kita bagi tugasan. Tapi saya bagi dalam bentuk tugasan pun tak hantar. Jadi untuk bab 4 ni saya akan bagi dalam bentuk kuis lah. Bab 2 saya dah bagi dalam bentuk kuis.
Bab 3 saya bagi dalam bentuk tugasan. So bab yang keempat ni saya akan bagi dalam bentuk kuis balik. Kuis ni senang sebenarnya dan kamu tak payah hantar apa-apa pun. Kamu cuma isi online saja Google Form yang saya buat tu. Okay, jadi saya akan buat nanti kamu jawab lah. Okay, dan pastikan jawab. Sebab memang nama kamu ada dalam sistem. Dan kena tulis lah. Kalau kamu tak tulis, ada yang kamu tak guna email MUI, jadi tak keluar nama kamu, jadi kamu kena tulislah nama. Okay, baik, jadi kena beri perhatian. Tajuk 4.2, pertahanan badan. Okay, patogen tu virus lah, virus, bakteria semua tu kita panggil patogen. Okay, baik. Patogen memasuki badan melalui sistem respirasi, pernafasan kita, sistem pencernaan yang kita makan, sistem perkumuhan, kita buang bahan kumuh tu, kulit, apa semua tu kan, kulit ni semua tu sistem perkumuhan. Ataupun satu lagi sistem perkumuhan tu adalah ginjal. Ginjal, buah pinggang kita pun termasuk dalam sistem perkumuhan selain daripada kulit. Okay, patogen perlu dimusnahkan oleh badan. Tahukah anda kita mempunyai strategi untuk mempertahankan badan daripada serangan penyakit. Baik, untuk patogen yang tidak terlalu kuat, sebenarnya keimunan badan kita ni boleh melawan patogen tersebut. Okay, kita ada di barisan pertahanan yang pertama iaitu kulit. Okey, kulit menghalang patogen daripada memasuki badan. Okey, ni patogen. Bentuk dia macam-macam lah. Okey, sebab tu bila kita mandi kita kena sabun badan satu. Bila kita dan kita kena digalakkan kerap basuh tangan. Basuh tangan lepas tu kita sabun. Okey, dia akan membantu menghalau patogen daripada menghampiri kita lah. Dia main, lepas tu dia tak lekat, dia luruh. Macam tu. Dia dihalang, dia akan dihalang. Okey, baik. Ni muka surat. Disambung dekat sini. Kulit. Kulit manusia terdiri daripada lapisan yang liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Mikroorganisma hanya dapat menembusi kulit jika terdapat luka atau kecederaan. Sebab tu bila luka kita kena tutup. Okay, peluh dan sebum. Yang sebum ni macam minyak lah. Bila kita berpeluh tu kadang-kadang tu dia tak keluar peluh, kadang-kadang dia keluar minyak. Minyak ni, sebum ni selalunya dekat muka kita lah, itu yang naik jerawat apa semua tu. Okay, dirembeskan oleh kulit mengandungi bahan kimia yang boleh memusnahkan mikroorganisma. Okay, jadi dekat muka tu dia keluar banyak minyak, keluar sebum apa semua tu. Lepas tu jumpa pula dengan kotor-kotor, debu-debu, lepas tu kamu tak cuci kan. Jadi dia bertindak balas menyebabkan berlaku itulah jerawat-jerawat kat muka tu. Sebab tu kulit muka yang mana yang jenis jerawat tu dia kena cuci lah, kena cuci muka. Kalau kulit berminyak kena pilih pencuci muka untuk kulit berminyak supaya minyak muka dia bebas daripada minyak. Kemudian kita kena pakai pelembab. Pakai pelembab untuk kawal minyak daripada keluar dekat kulit. Itu orang yang ada masalah jerawat. Dia kadang-kadang tu bukan sebab apa sangat, kadang sebab tu je, sebab dia tak bersihkan muka dia. Okey? Baik. Peluh kat badan kita lah. Kalau peluh pun dia ada dia punya bahan kimia. Dia kan garam, macam garam masin tu kan. Dia boleh memusnahkan mikroorganisma. Okey. Membran mucus. Membran mucus ialah membran yang melapisi salur pencernaan dan salur pernafasan. Takut ada yang masuk. Tak ada yang masuk. Dengar macam ada yang masuk. Okey, mikroorganisma yang memasuki salur pernafasan akan ditapis oleh bulu hidung dan diperangkap oleh mucus yang terdapat di dalam rongga hidung. Okey, ni hidung kamu. Ni rongga dia. Ni rongga dia kan? Okey, ni rongga dia. Ni rongga dia. Ni hidung kamu lah. Ni hidung, udara masuk, kamu sedut udara. Dekat dalam ni dia ada bulu-bulu hidung tu kan. Bulu-bulu hidung ni dia ada cecair mucus. Ni. Membran, dia ada mucus, dia ada cecair. Menyebabkan hidung kamu jadi lembab-lembab macam tu. Jadi bila kamu sedut, mikroorganisma yang masuk ni dia akan ditapis oleh bulu hidung dan diperangkap oleh mucus. Dia akan lekat dekat cecair mucus tu lah yang ada dalam kamu punya rongga hidung tu. So kalau udara yang kamu sedut itu kotor, maka kalau kamu boleh rasa hidung kamu kotor, kamu cuci dengan tisu memang hitam.
Itu kalau debu tu adalah debu yang kotor. Tapi kalau yang masuk ke mikroorganisme, dia duduk dalam tu sekali lah. Kalau letak bawah mikroskop pasal nampak apa jenis mikroorganisme yang ada. Okey, jadi kena pastikan hidung kita lembap. Dalam hidung tu kena lembap. Kalau kering, maksudnya cuaca sangat panas, hidung jadi kering kan? Dia boleh jadi berdarah. Hidung tu boleh jadi berdarah. Macam bau-bau ni terlalu panas. 2 minggu lepas, 3 minggu lepas panas sangat-sangat, hidung saya pun berdarah sebab dia jadi terlalu kering. Okay, minum air pun dia jadi tak cukup sebab cuaca sendiri, cuaca itself tu memang dia sangat panas. Dia tak tahulah kamu macam mana kan sebab kamu berada di rumah. Saya keluar masuk. Okey, luar rumah, dalam bangunan, keluar rumah, duduk dekat atas jalan semua kan. Memang panas. Okey, berdarah. Okey, dia punya lembapan dekat hidung ni, dekat lubang hidung ni dia jadi kering. Okey, baik. Lilin, okey, dalam telinga pula, ni cuping telinga kan. Okey, dalam telinga ni saluran telinga dia. Okey, dalam telinga ni dia ada bulu-bulu yang halus saja. Dia tak macam bulu hidung, dia ada juga tapi sikit-sikit je. Kalau kamu tengok betul-betul memang ada. Okey, kemudian dia ada lilin. Ni dia ada lilin. Dia bukan cecair mucus macam hidung ni. Tapi dia dalam bentuk lilin. Sama juga dia memerangkap mikroorganisme dan dia membunuh. Dielakkan daripada masuk terus ke dalam sistem kita. Kalau dia masuk terus, itu yang dalam ni ada gegendang telinga ni, gegendang telinga. Dia merosakkan gegendang telinga. Gegendang telinga kamu mungkin jadi berkulat, mungkin basah, ataupun dia jadi tersumbat, macam-macam lah boleh jadi. Bila benda yang tak normal berlaku, kamu akan sakit. Tarik telinga banyak sangat pun dia menekan kamu punya gegendang telinga pun sakit juga. Jadi kalau duk sakit telinga tu kena check. Boleh jadi tarik telinga terlalu banyak dan keras pun sakit telinga juga. Tak boleh juga. Apa yang ada semua adalah secara sederhana. Takat mana yang ada, takat tu sajalah. Tak boleh lebih-lebih. Alright? Okay. Itu adalah kulit. Kulit dan membran mucus. Kemudian kita tengok, itu lapisan pertama. Kemudian kita tengok barisan pertahanan yang kedua. Barisan pertahanan yang kedua adalah apabila patogen ni berjaya masuk. Contohnya macam COVID-19 tu kan. COVID-19 tu dia berjaya, dia kena dekat tangan kita kan. Kita pegang mana-mana permukaan virus COVID-19 tu kena dekat tangan kamu, kena kat permukaan kulit ke, tangan ke, badan ke, mana-mana lah kan. Contohlah kan. Lepas tu dia pun berjaya masuk sebab virus ni dia kecil saja kita bukan nampak, dia sangat halus, dia seni kita panggil. Okey, jadi dia masuk maka pertahanan yang kedua kita adalah sel darah putih. Ataupun kalau dia masuk melalui kita punya hidung, kena dekat tangan pegang hidung, pegang mata, dia masuk dalam sistem saluran darah kita. Dia memang akan masuk dalam saluran darah. Dia masuk dalam saluran darah, dia pergi dekat paru. Dekat paru-paru. Paru-paru ni yang duk hantar oksigen dengan mengeluarkan karbon dioksida paru-paru kita ni. Okay, so virus tu dah ada dalam darah. Dia pusing seluruh dalam badan kita tu, pergi dekat kaki, dekat tangan, dekat mata, dekat paru-paru paling jelas lah. Okay, dia memang akan berkumpul dekat paru-paru. Okay, jadi dalam badan kita ni ada sel darah putih. Sekarang ni patogen tu dah masuk dalam sistem darah kita, sistem badan. Okey, nampak ni, memasuki sistem darah. Okey, berhadapan dengan barisan pertahanan kedua. Okey, ni barisan pertama. Barisan pertama ni macam pagar lah, pagar macam tu kan. Lepas tu barisan kedua dah berjaya lompat pagar ni. Barisan kedua adalah tentera, soldier. Betul? Kan? Lalu macam tu lah, dalam cerita-cerita perang pun macam tu lah, memang macam tu. Badan kita pun sama. Yang pertama pagar, pertahanan pertama. Pertahanan kedua adalah sel darah putih. Okey, sel darah putih ni dia akan melawan patogen melalui proses yang dipanggil fagositosis. Okey, prosesnya kita panggil fagositosis.
melalui fagositosis. Kena sebut banyak kali lah supaya ingat. Ataupun kamu tulis, kamu catat kat mana-mana fagositosis. Okay, so sel darah putih ini melawan patogen. Okey, tengok. Apa barisan pertahanan kedua? Operasi fagositosis. Operasi ni nama dia ni. Okay, sel darah putih akan bertindak secara fagositosis dengan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim. Okay, ni proses fagositosis. Ni sel darah putih dia akan telan. Ngap dia makan patogen ni. Dia makan patogen ni, menelan dan mencerna menggunakan enzim. Okey, apa berlaku seterusnya tu bergantung kepada badan lah. Okey, sekarang ni dia telan dulu sebab dia nak lawan. Lepas tu pertahanan yang ketiga, okey, antibody melekat pada patogen. Ini mengelak patogen daripada memasuki sel perumah. Okey, patogen. Kita punya antibody kita ni dia akan melekat pada patogen tadi. Macam COVID-19 dia punya molekul virus itu adalah dia tajam-tajam. Macam kita duk tengok dekat TV lah, dekat internet lah, handphone semua kan. Dia tajam. Bila dia tajam-tajam, antibody kita tak lekat dekat kita punya dekat patogen ni, dia payah nak lekat. Satu. Yang kedua, bila dia tajam-tajam ni menyebabkan dia senang lekat dekat kita punya saluran darah. Saluran darah dan juga dekat kita punya paru-paru, sebab tu paru-paru paling terkesan. Dia cepat sangat, dia sangat-sangat mudah. Okey, sebab bentuk dia tajam-tajam macam ni. Kita punya antibody tak lekat, tapi dia boleh melekat dekat organ-organ. Dia masuk melalui saluran darah, dia pergi dekat organ. Okey, antibody menyebabkan patogen bergumpal. Okey, jadi antibody ni bila dia memerangkap patogen kan, dia akan jadi bergumpal. Jadi melawan patogen melalui penghasilan antibody. Okey, melalui antibody. Nampak? Okey, ini kita panggil sistem keimunan badan. Keimunan ialah keupayaan sistem badan melawan sesuatu patogen sebelum badan dijangkiti sesuatu patogen. Okey, imun kita, keimunan kita. Yang sekarang ni duk sebut pasal vaksin tu, vaksin COVID-19 tu adalah untuk nak meningkatkan keimunan, meningkatkan keimunan ataupun keupayaan sistem badan melawan sesuatu patogen, okey, terhadap COVID-19. Itu yang vaksin yang disebut sekarang ni, vaksin tu adalah untuk COVID-19. Yang nama apa? Sinovac, Pfizer, apa tak lagi? Johnson & Johnson lah. Kan? Tu semua tu adalah jenis-jenis vaksin. Vaksin untuk apa? Vaksin untuk COVID-19. Vaksin yang berbeza untuk virus yang berbeza. Dia tak sama, no? Okey, baik. Melibatkan penghasilan antibody. Bila kita masukkan vaksin ni macam ni. Kita bagi virus tersebut tapi dalam kuantiti yang lemah, yang sikit, yang rendah. Vaksin virus dalam kuantiti yang sangat sedikit dan sangat lemah. Jadi bila dia jumpa dengan kita punya antibody badan, sistem imun badan akan menghasilkan antibody untuk lawan virus tu tadi. Maka badan ni dia kenal, bila dia jumpa pula virus tu, badan dia dah kenal, okey, inilah yang aku kena keluarkan untuk lawan. Macam kamu main game, game apa saya pun tak tahu. Kalau jumpa yang saya main dululah kan, kalau dia jumpa orang jahat ni dia terror main pedang kan, jadi lawan pedang juga. Tapi kalaulah tak berjaya, skill yang ada pada pedang itu tidak cukup tinggi, maka kita tukar pedang yang lebih besar dan lebih kuat. Lawan tak berjaya. Dia punya pedang dia lebih kuat. Jadi kita tukar lagi ataupun kita upgrade pedang tu kepada pedang yang lebih berkuasa, lebih besar, lebih panjang. Sekali hayunnya piu,
kalah orang jahat tu. Kan? Jadi lawan-lawan macam tu. Maka barulah orang jahat pun kalah. Kamu pun proceed next stage. Macam tu. Okay. So sama juga antibody kita. Jadi bila kita badan diperkenalkan dengan satu virus tapi yang lemah, maka badan tu dia akan menghasilkan antibody. Ni antibody ni dia akan menghasilkan antibody untuk nak lawan virus tu tadi. Jadi bila dia jumpa pula dengan virus tu, maka badan tu dah kenal, dia akan bawa keluar siap-siap senjata dia lawan. Macam tu. Itu cara dia. Tu cara dalam badan kita. Tapi kita tak nampak lah orang ke apa, kita tak nampak lah sebab semua tu adalah dalam bentuk yang berbeza, ada bentuk macam ni, bentuk ni macam-macam. Okey. Boleh Okey. Antibody ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap antigen. Antigen ialah jasad asing atau bahan yang bukan daripada badan sendiri yang merangsang penghasilan antibody. Antigen terdapat daripada kumpulan darah yang sama. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan Tak ada soalan Boleh Ada yang nak masuk ke? Tiada, okey. Alright. Okey. So, 3 barisan lah. Patogen perlu dimusnahkan. Contohlah, konon-kononnya orang. Bukanlah orang, dia sel darah putih. Tapi nak bagi nampak tu macam lawan orang lah. Okay. Ini ni zaman dulu punya ni dah berapa 5 tahun yang lalu ke buku teks ni dibuat, dihasilkan. Tapi nampak tak dia punya ni virus dia tajam-tajam kan, virus tajam-tajam. Inilah virus COVID-19. Virus COVID-19 ni tajam-tajam. Dulu kita paling takut SARS. SARS ni adalah anak beranak daripada COVID-19 lah, SARS ni. Dia punya virus tu menyerang kita punya pernafasan. Menyerang kita punya saluran pernafasan, jantung, paru-paru ni, menyebabkan boleh mati. Tapi dia bukan pandemik macam sekarang. COVID-19 ni dia jadi pandemik, dia seluruh dunia. Dan sangat cepat dan orang cepat mati. Dalam masa 14 hari orang boleh mati. SARS ni tak ramai yang mati tapi dia kena seluruh dunia dan dia sangat cepat kena. Kalau ada satu sekolah tu kena, sekolah tu terus kena tutup. Tak ada sanitasi apa dah, kena aja terus tutup, semua duduk di rumah ni, SARS ni. Banyaklah masa tu dalam beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada MERS-CoV. MERS-CoV. MERS-CoV ni adik-beradik COVID-19 jugalah, nampak ni CV. CV. Adik-beradik COVID-19 juga MERS-CoV. MERS-CoV ni sama juga. Dia menyebabkan kesukaran bernafas. Dia berlaku radang paru-paru. SARS ni pun sama, radang paru-paru. Sistem acute respiratory system. S ni apa? Acute respiratory system. S ni untuk apa saya tak ingat. Tapi memang dia mengganggu pernafasan. Memang dia punya virus tu menyebabkan paru-paru tu dia jadi keradangan. Tak boleh bernafas. MERS-CoV pun sama. Datuk Sharifah Aini, kamu tak tahu kot, lama dah dia meninggal. Sharifah Aini, Datuk Sharifah Aini tu penyanyi dulu, penyanyi nombor 1 negara lah. Memang penyanyi lama lah. Cukup terkenal. Sharifah Aini tu dia kena MERS-CoV. Bukan sebabkan dia. Disebabkan jemaah yang balik daripada umrah. Dia balik umrah. Kawan tu dia ada demam, batuk-batuk, keh sikit. Kemudian macam mana Sharifah ini buat kenduri ke apa kat rumah dia. Orang tu pi, salam-salam, biasalah laga-laga pipi. Laga-laga pipi tu, maka kawan tu dah demam dan dia ada batuk.
Kan, jadi dia duk keh tu, lepas tu bila duk salam-salam, duk apa peluk-peluk dengan Sharifah Aini tu, maka virus itu kena dekat dia. Maka Sharifah Aini dia tak tahu, tiba-tiba dia demam, dia batuk sesama, macam COVID-19 lah kan. Lepas tu makin lama makin teruk. Masuk hospital dalam masa berapa minggu saya pun tak ingat, tapi sat sangat. Makin teruk dan meninggal. Bila doktor check, rupanya dia kena MERS-CoV. Mai mana kena MERS-CoV? Dia tak pergi mana, duduk dalam Malaysia saja. Bila kita trace balik, doktor trace balik dengan anak dia apa semua, oh, rupanya salah seorang tetamu dia yang jumpa dia, yang salam-salam peluk cium dia tu, orang tu baru balik daripada Mekah. Balik daripada Mekah, dia bawa MERS-CoV. Bawa MERS-CoV, maka dia menjangkiti orang lain. Orang lain yang mati, orang tu tak mati pun lagi. Sebab semakin berumur, imun badan semakin lemah. Jadi Sharifah ini dia dah tua dah. Orang yang pembawa virus tu, orang tu muda lagi. Taklah setua Sharifah ini. So imun badan dia masih kuat, sebab tu dia cuma batuk-batuk sesama. Dia tak jadi apa. Dia batuk-batuk demam macam tu saja. Sharifah ini dia dah tua. Bila kena dekat dia, dia attack, dia punya badan dia menyebabkan Sharifah ini pun mati. Sangat kesian. Sangat kesian. Jadi kalau kamu perasan lah kan, dulu ni memang ada siapa yang pergi Mekah, pergi umrah ataupun haji, dia ada saringan untuk MERS-CoV. Dan memang ada saringan MERS-CoV, dia akan cek macam saringan COVID-19 lah. Tapi masa tu COVID-19 tak ada lagi, yang ada naik jadi MERS-CoV. Tapi MERS-CoV ni sebab dia specialnya, dia bermula daripada sebelah Mesir, sebelah dia pun akan buat ujian saringan. Siapa pergi ke belah Emirat Arab Bersatu lah, semua negara-negara padang pasir tu, semua tu akan dia buat saringan. Sebab takut dia ada bawa balik virus MERS-CoV. Paling teruk lah satu dunia. Vaksin pun baru ada saja. Okey. Baik. Tak ada soalan Okey, habis. So ini adalah aktiviti 4.2. So 4.2 ni kalau ikutkan tugasan lah, tapi saya tak bagi sebab kamu duduk kat rumah. Saya tak bagi. Tu saya kata saya akan bagi dalam bentuk quiz Google Form lah. Nanti kamu jawab. Itu sebagai kamu punya PBD. Pentaksiran bilik darjah. Baik, kemudian kita tengok kepentingan imunisasi. Yang ni yang kamu duk ambil ni sampai sekarang. Sampailah kamu umur 15, saya rasa kamu akan masih lagi ambil. Imunisasi merupakan suatu usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif pada bayi, kanak-kanak dan dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin. Okey, adakah vaksin selamat terutamanya kepada bayi dan kanak-kanak? Ya, selamat. Vaksin yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia telah dinilai mengikut keperluan piawai antarabangsa terlebih dahulu. Okey, vaksin mengandungi antigen yang diperoleh dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus. Nampak tak? Sebahagian ataupun keseluruhan struktur virus. Dia ambil sikit saja, maksudnya yang lemah saja. Bukan dia ambil semua memang pakai tak baik lah kan. Dia ambil sikit, dia masukkan. Jadi dia akan menghasilkan antigen. Yang inilah yang dimasukkan ke dalam badan. Okey. Sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria. Ada yang bakteria bukan virus. Macam baby-baby apa semua tu ada banyak yang virus. Yang telah dilemahkan. Dia dah lemah sangat. Atau dimatikan. Ejen tersebut berfungsi untuk merangsang sistem imun tubuh. Dia rangsang kamu punya imun tubuh kamu, membentuk keimunan terhadap jangkitan penyakit tertentu. So vaksin COVID-19 untuk COVID-19. Okey. Kalau kancing gigi, dia punya vaksin dia untuk kancing gigi. Untuk TB, vaksin untuk TB. TB tu tuberkulosis lah. Oleh sebab itu, bayi perlu disuntik dengan beberapa jenis vaksin yang berbeza. Okey, jadual menunjukkan rancangan pemvaksinan yang diadakan di Malaysia. Inilah yang ada. Buku baby kamu tu, kalau kamu tengok balik, tanya mak kamu, tengok inilah yang kamu akan terima.
Okey. Lahir saja keluar daripada perut mak wek-wek BCG dengan hepatitis B. Nampak dos pertama. Lahir saja keluar pada perut mak setuju ke tak setuju ke, dia tak ada sign apa pun terus kena cucuk. Ini memang mesti kena buat BCG dan hepatitis B. Tak tahulah kalau klinik swasta saya tak pastilah kan, tapi kalau kalau hospital kerajaan confirm cucuk lahir saja terus BCG ni dengan hepatitis B ni confirm. Memang dia akan terus cucuk. Kalau kamu tengok dekat bahu kamu sebelah kiri, cek bahu kamu sebelah kiri, dia ada dua tanda. Satu dia timbul. Satu timbul. Kamu boleh rasa dia timbul. Satu timbul sebab BCG ni memang dia kena korek bagi dia naik atas sikit, bagi dia keluar sikit. Memang dia akan timbul. Ada yang dia jadi macam alahan ke macam mana, sebab dia kan jenis vaksin kan, alahan ke apa ke, dia macam jadi besar, dia punya apa yang timbul sikit tu jadi besar. Ada orang sikit je, macam saya sikit je, anak-anak saya pun sikit je, sampai dia kata, kami ada ke? Ada, semua ada. Cuba tengok balik. Tangan kamu pun ada, bahu sebelah kiri. Ni dekat Malaysia sahaja. Malaysia memang ada. Semua bayi lahir di Malaysia semua kena BCG dan hepatitis B. Lahir saja wek-wek terus cucuk. Okey. Kemudian bila dia berumur 1 bulan, dia akan bagi dos kedua hepatitis B. Okey, kemudian DTaP, HIV, polio. Polio ni, sakit polio ni dia jadi tulang dia tak kuat. Dia tak boleh nak berdiri ke apa ke, dia duduk atas kursi roda. Ni sakit polio. Sakit polio ni tak ada dah. Sebabkan kita dah ada sistem ni lah yang pemvaksinan apa semua ni, tetapi tetap diberi. Di Malaysia, vaksin polio tetap diberi. Pada ketika bayi berumur 2 bulan, dos pertama DTaP, HIV, polio. Nanti nurse kan dia bubuh 3 set-set dia susun, dia pun tarik, sedut 3 botol yang kecil tu, dia ada sukatan dia cucuk sekali je. Dalam satu picagari tu dia ada 3 jenis vaksin ni. Pada umur 3 bulan, dos kedua. Umur 5 bulan, dos ketiga. Pada 6 bulan dia dos lagi hepatitis lagi sekali untuk dos ketiga. Measles ni demam campak tapi campak kecil. Campak kecil ni hanya di Sabah sahaja. Tempat lain tak ada. Okey. Kemudian bulan ke-9 MMR dan JE untuk Sarawak. JE ni lupa macam mana nak sebut. Dia jenis-jenis virus macam SARS apa semua tu lah, tapi namanya JE. Dekat Sarawak. Sebab masa tu memang banyak dekat Sarawak. JE ni yang barulah kalau ikutkan. Baru pun dah banyak tahun lah. 10 tahun dah saya rasa JE ni. Okey, baik. Kemudian ketika berumur 12 bulan ataupun setahun, MMR dos kedua. Umur 18 bulan, setahun setengah, DTaP, HIV, polio, booster. Booster ni ni booster. Okey, kemudian ketika berumur 7 tahun MR dos kedua, kemudian DT ni adalah booster. Booster ni tak mesti ambil lah, cuma digalakkan lah ambil. Dia booster, dia boost. Okey, yang dos ni yang kena ikut dos dia. Macam vaksin Sinovac yang sampai 2 minggu lepas tu, cucuk kali pertama, lepas tu selepas 14 hari kena cucuk pula kali kedua. Dos yang kedua. Masa mula-mula sampai tu dengan seminggu sebelum sampai tu memang sibuk lah, TV semua duk sebut. Bila dah terima suntikan pertama, dalam masa 14 hari kena suntik pula dos yang kedua, yang main baru ni, Sinovac tu. Okey, baik. Kemudian ketika berumur 13 tahun, tingkatan 1, perempuan saja HPV. HPV ni untuk elak kanser rahim. Kanser rahim. Cervix. Kanser rahim, perempuan sahaja. Kemudian umur 15 booster. Okay. Last year tingkatan 1, kamu ada cucuk kan? Ada. Perempuan saja ke lelaki kamu perempuan? Ada cucuk last year masa kamu tingkatan 1? Sebab ada kan? Lelaki saja ke lelaki kamu perempuan? Perempuan saja. HPV lah tu.
Mu cucuk HPV lah tu. Sebab saya ajar PJ tingkatan 1 tahun lepas. Budak-budak perempuan pergi cucuk. Okey, yang ni lah. Kemudian umur 6, umur 15 kalau ada lagi lah. Okey, baik. Saya rasa ada sebab masa saya ajar tingkatan 3, masa kat sekolah lama saya tu, budak-budak perempuan dan budak-budak lelaki, dia pada cucuk. Semua pakat lari, tak mau pakat tak mai hari tu sebab tak mau kena cucuk. Lepas tu dah lepas cucuk tu dia buat muka sedih. Ini adalah dia punya nota. Ni. JE adalah Japanese Encephalitis. Vaksin ini hanya diberikan di Sarawak. Okey, baik. Inilah nota, inilah HIV, polio, MMR, measles, mumps, beguk dan rubella. Okey. Measles, mumps dan rubella. Ini yang ni MMR ni biasanya tengok masa bulan berapa? Masa 6 bulan. Masa 9 bulan. 9 bulan baru diberi suntikan campak, kita sebut. Suntikan campak ni suntikan campak ni masa umur 9 bulan. Tapi anak saya kena sebelum dia berumur 9 bulan, kalau tak silap dia kena measles dah. Dia dah kena dah measles ni. Measles ni anak saya dah kena dah. Masa dia berumur belum 9 bulan. Saya ingat umur dalam 7 bulan ke macam tu. 7 ke 8 bulan. Bila kena measles memang sangat teruk. Dia bukan campak besar tau, dia campak kecil. Dan campak tu dekat kulit muka dia tak nampak sangat, nampak bintik-bintik saja. Dia keluar dekat dia punya saluran pernafasan, saluran makanan dengan dekat paru-paru, menyebabkan dia jadi susah bernafas. Anak saya kena pinap 2 kali sehari. 2 kali sehari. Dia baby lagi masa tu, 8 bulan kalau tak silap. 8 bulan. Pagi sekali, malam sekali. Dia kena sedut gas untuk nak rawat keradangan measles tu yang berlaku dekat dia punya saluran pernafasan dengan dia punya paru-paru. Teruk sangat anak saya kena masa tu. Belum cucuk pun lagi dah kena. Sebab tu kena cucuk. Nasib anak saya lah nampak macam mana kan. Okey, mumps, beguk pun ramai dah tak kena. Rubella ni dulu saya kena masa saya tingkatan 1. Masa saya umur 13 tahun. Masa saya umur 13 tahun, rubella ni duduk dalam MMR kan. Sekarang ni dia buat dekat masa umur berapa? 9 bulan. Saya dulu rubella duduk dalam MMR. Nampak tak? MMR kan? MMR ni duduk dengan rubella. M, measles, M, mumps, R, rubella. Okey. Rubella ni saya ambil masa umur 13 tahun. Masa umur 13 tahun. Dulu masa umur 13 baru dia bagi rubella. Okey, masa tu saya tak berapa sihat, saya ada pening kepala sikit. Lepas tu nurse tanya, "Hari ni adik sihat tak?" "Sihat, tak ada demam." "Tak ada, memang tak demam." Masa tu baru duk pening saja. Lepas tu cucuk, kemudian ayah saya keluarkan saya daripada asrama, saya duduk asrama. Ayah saya keluarkan saya daripada asrama, bawa pergi dekat JPN untuk nak buat IC. Kan baru masuk 13 tahun, baru 12 tahun. Kan saya lahir bulan 12. Jadi bila saya masuk tingkatan 1, saya barulah nak buat IC kan. Macam kamu kebanyakannya awal tahun ataupun bulan 10 ke. Jadi bila naik tingkatan 1 semua dah settle. Kan. Jadi macam saya hujung bulan 12 birthday. Jadi bila saya masuk tingkatan 1, saya baru 12 tahun. Walaupun masa tu saya dah tingkatan 1, saya baru je masuk 12 tahun. Jadi saya baru nak pergi buat IC. Jadi pergi buat IC, saya dah pening dah. Memang duk pening dah, makin lama makin pening. Lepas tu balik daripada buat IC, saya demam. Lepas tu ayah saya tanya, "Macam mana boleh demam?" Lepas tu saya kata lah, "Pagi tadi kat sekolah cucuk rubella." Ayah saya kata, "Loh, awak tak habaq." Kata, "Tak sihat." Mana nak tahu? Ni. Sebab kita nak masuk vaksin ni, kita masukkan bakteria ataupun virus tu sedikit kita masukkan. Jadi kalau kita tak sihat masa tu, bila kita bagi lagi virus ataupun bakteria, walaupun virus tu lemah, dia akan menyebabkan kita jadi lebih tak sihat. So saya demam lah, saya demam berapa hari saya tak ingat. Memang saya demam. Sebab tu saya ingat sangat-sangat. Mak kamu pun sama. Bila bawa anak baby nak pergi cucuk, dia akan cek dulu. Baby sihat ke tidak? Dia ceklah suhu semua. Okey, sihat. Sihat barulah dia cucuk vaksin ni. Kalau tak sihat, dia cek suhu baby agak tinggi.
Maka dia pun takkan bagi, dia pun buat appointment hari lain, mai cucuk hari lain. Mesti sihat. Sebab kita nak bagi virus dekat dia. Kemudian dia akan beritahu, yang ni kuat sikit, nanti balik mungkin dia demam sikit, jadi dia pun bagilah ubat demam. Nanti kalau demam makan ubat demam ya. Nurse akan kata macam tu. Sebab vaksin, kita nak masuk vaksin ni kita bagi bakteria dengan virus tu sikit, sikit dan lemah. Tapi kalau imun tak kuat memang akan demam. Anak saya alhamdulillah bila bagi semua sihat. Tak ada demam, tak ada apa. Cuma sebelum dapat suntikan je yang tak sihat. Okey? Baik. Kita tengok seterusnya keimunan pasif dan keimunan aktif. Okey, keimunan boleh dikelaskan pada dua jenis iaitu imun pasif dan imun aktif. Kedua-dua jenis imun ini diperoleh secara semula jadi atau buatan. Okey, ini adalah semula jadi, ini adalah buatan. Terhasil semula jadi, terhasil apabila anak mendapat antibodi daripada susu ibu atau darah ibu yang merentasi dinding plasenta. Keimunan sementara dan singkat kepada bayi itu dalam tempoh beberapa bulan pertama selepas dilahirkan. Okey. Semula buatan, ini adalah keimunan pasif. Badan membuat antibodi daripada sumber luar. Okey, buatan terhasil apabila antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Antiserum akan melawan patogen penyakit tersebut tanpa mengganggu sistem keimunan pesakit. Antiserum ialah darah cecair jernih yang mengandungi antibodi untuk mencegah penyakit. Keimunan adalah segera dan sementara. Okey, baik. Kemudian keimunan aktif. Aktif semula jadi dan buatan. Semula jadi terhasil apabila seseorang sembuh daripada serangan penyakit. Keimunan berpanjangan selepas jangkitan. Okey, boleh bagi graf kat sini. Macam COVID-19 sebab tu bila dia dah kena COVID-19, dia takkan kena lagi dah kali kedua. Sebab semasa jangkitan pertama antibodi dia dihasilkan. Okey, jadi antibodi yang dihasilkan disimpan dalam badan adalah rendah dan tidak mencapai aras keimunan. Okay, lepas dia baik tu, badan dia membina imun dia sendiri. Semasa jangkitan kedua, antibodi yang dihasilkan melebihi aras keimunan dan keimunan dicapai. Okay, jadi pesakit COVID-19 dia tak kena dua kali. Dia kena sekali saja. Sebab bila dia dah kena, dia develop imun dia sendiri. Lepas tu dia dah baik. Kalau dia jumpa pula dia tak kena dah. Dia akan kena sekali je. Okay, itu normal. Normal manusia begitu. Okay, buatan ni daripada vaksin. Terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen yang mati atau lemah dimasukkan ke dalam badan dan sistem keimunan bergerak balas dengan menghasilkan antibodi. Nampak dia bergerak balas. Okay, dia pun menghasilkan antibodi. Keimunan berpanjangan selepas jangkitan. Okey, baik. Okey, kepekatan antibodi dalam darah peratus meningkat bila kita cucuk vaksin. Dos pertama dia meningkat sikit, kemudian lepas tu dia turun. Lepas tu kita bagi yang kedua, dia terus meningkat dengan banyak dan terus capai satu tahap yang baiklah. Sebab tu sekarang ni kita tengah duk buat vaksin kebangsaan. Apa nama dia sekarang ni? Bukan sistem. Proses kempen. Apa nama? Imunisasi kebangsaan. Lupa dah nama. Okey, sekarang ni kan sedang dijalankan imunisasi imunisasi kebangsaan, kempen imunisasi kebangsaan ke apa. Dia galakkan sekurang-kurangnya 80% daripada rakyat Malaysia mendapat vaksin COVID-19. Okey. Kamu register tak? Tak tahu? Tak tahu register ke tidak? Tak tahu. Tak tahu register ke tidak? Saya baca dalam tu umur 18 tahun ke atas rasanya. 18 tahun ke atas yang baru boleh register untuk terima suntikan COVID-19. Yalah, sebab dia kena bagi kat orang dewasa lah dulu kan. Bagi orang dewasa dahulu. Lepas tu baru bagi dekat yang bawah pada umur 18. Sebab vaksin ni dia bagi secara percuma. Jadi memang kosnya agak tinggi lah. Okey, Suhani hari Rabu. 2 adik Nur Syazrila saja yang masuk. Ya.
Oh, kamu seorang saja. Apa dah berlaku pada classmate kamu yang lain? Tak tahu. Tak mau mengaji dah. Nak cuti 2 minggu lagi. Tak mau mengaji dah. Okey? Baik. Kita sambung sikit lagi. Okey, sistem keimunan yang mantap. Okey, badan manusia dilengkapi dengan pelbagai sistem termasuklah sistem keimunan. Apabila berlaku ketidakseimbangan dalam badan atau terlalu banyak toksin, sistem keimunan akan menjadi lemah. Antara punca sistem keimunan menjadi lemah dan amalan yang menguatkan sistem keimunan adalah seperti berikut. Okey, punca imun jadi lemah terdedah kepada pencemaran udara. Terdedah kepada pestisid. Pestisid ni racun lah, racun serangga. Mengalami tekanan perasaan, stres. Bila kita stres, imun badan akan jatuh. Ini memang betul sebab dia melibatkan hormon. Stres. Pengambilan gula secara berlebihan, ya memang sangat-sangat. Pengambilan gula berlebihan memang sangat mengganggu kamu punya imun. Sebab tu orang yang makan gula banyak dia kurang sihat. Mudah sakit, mudah demam, cedera, darah lambat, beku, macam-macam lah. Okey. Itu adalah antara punca. Bagaimana kita nak tingkatkan? Yang pertama, kita mendapat rehat dan tidur yang cukup. Okey, pukul 11 tidur ataupun 10.30 kena tidur dah. Jangan tidur pukul 12, pukul 1. 10.30 tidur. Lepas tu pukul 6 bangun ataupun pukul 7. Memang badan tu dapat rehat. So tak ada stres lah. Okay, beriadah dan menghirup udara segar. Jangan duduk terkepung, duduk terperut dalam rumah dan bilik. Kena keluar. Beriadah. Okay, hirup udara segar. Tidak merokok dan tidak terdedah kepada asap rokok. Rokok ni asap dia memanglah bahan dalam rokok tu sendiri sangat berbahaya. Memang akan melemahkan imun badan kamu. Melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Ini kita lebih kepada orang yang warga emas lah. Orang biasa ni macam orang muda ni kurang sikit lah. Dia peringkat bayi kanak-kanak kerap. Kan? Kemudian bila dah dia peringkat dewasa dia kurang sikit lah. Tapi kalau boleh buat 6 bulan sekali ke lebih baik lah secara berkala. Tapi kalau macam orang tua warga emas 3 bulan sekali memang dia kena pergi check. 3 bulan appointment, 3 bulan dia pak doktor akan check lah kesihatan. Macam mana makcik, sihat ke hari ni? Dia tanya. Makcik tidur lena ke? So biasa soalan-soalan macam tu lah dia tanya. Okey. Gula makcik macam mana? Tinggi ke rendah? Makcik kawan ada ubat? Kan makcik tak makan ubat? Macam tu lah. Biasa dia akan tanya-tanya pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, baik, habis. Habis bab 4.2 dan bab 4 pun habis. Okey, jadi dalam nota kamu nanti saya tanda, lepas tu saya pulangkan. Jangan lupa kamu punya ni. Dia punya nota peta minda, peta konsep, tajuk kesihatan kamu bab 4. Okey, nampak ni. Apa yang dalam tajuk ini adalah penyakit, keimunan, lepas tu keimunan pasif atau aktif. Lepas tu penyakit berjangkit ataupun tidak berjangkit. Buatlah semua ni nota ni, peta minda ni. Dalam kamu nak menjawab soalan, jawapan ni ada dekat sini. Okey, baik. Ni soalan latihan formatif 4.2, sila jawablah. Satu lagi buat dalam buku latihan. Tulis hari dan tarikh hari ini. Hari dan tarikh hari ini, kemudian latihan formatif 4.2. Setiap satu subtopik yang kita habis akan ada latihan formatif ni. So semua latihan formatif daripada bab 1 sampailah sekarang ni bab 4, semua soalan mesti dijawab. Kalau kamu tak jawab lagi, silalah jawab. Kalau dah cikgu dah terskip lah, kamu ambil kertas, kamu tampar dekat tepat sepatutnya dia berada. Tak ada masalah, tamparlah dengan selotip. Bagi dia ada juga. Jangan tak ada, dia mesti ada. Saya peringatkan. Baik, ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan? Ada soalan. Okey, baik. Jadi, itu saja. So kehadiran saya dah ambil semua. Ada kelas 2 Adil seorang saja, kelas 2 Amanah ada 4 orang. Siapa yang tak ada lagi? Kamu ada 6 orang. Siapa yang tak ada nama?
Dua Adil, Syazrila saja kan? Ya. Ada lagi tak dua Adil? Tak Yang ada. saya tak ada kan? Okey. Tak ada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cukup semua. Okey, so ada ni kelas 2 Adil 1 orang, kelas 2 Amanah ada 5 orang. Okey, baik sangat itu saja. Start lagi offline, kamu jawab soalan latihan. Siap soalan latihan tu, kamu cek balik soalan latihan yang sebelum-sebelum ni, kamu dah siapkan ke belum? Kalau belum siapkan, kamu pun jawab. Okey. Nina, ni. Ini yang saya bagi template lah. Ni yang saya bagi template pula. Ni yang saya bagi latihan yang kamu kena print. Okey, latihan yang kamu tak kena print tu adalah latihan yang ada dalam buku teks. Okey, semua latihan yang ada dalam buku teks ni, nampak tak? Habis saja tajuk, contohnya tajuk 2.4. Contohnya tajuk 2.4. Habis tajuk 2.4, dia ada formative 2.4. Jadi semua soalan latihan formative, setiap tajuk mesti dijawab. Boleh faham lah? Jelas lah? Okey. Boleh lah? Okey. Tak apa, kamu ada 3 minggu lagi masa nak jawab. Kamu jawablah pelan-pelan. Janji kamu jawab. Jawapan salah tak apa. Saya tak pernah marah student saya jawab salah. Yang saya marah kalau tak buat. Tak buat saya marah. Tapi kalau jawab salah, tak ada masalah. Jawab salah tak ada masalah. Ada lah kan. Jawab salah biasalah. Nampak macam mana manusia. Nama pun manusia. Baru belajar kan. Cuma kalau tak buat, saya marah. Itu saja. Okay, so itu saja. Terima kasih. Selamat buat latihan. Okay. Right. 10 hingga 11.
dari dulu waktu tercinta.